10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan pengurusi masjid, tulisan DJK masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah pagi ni kita tengok ayat 56 surah Al-Furqan. Ayat 56 surah Al-Furqan. Kita akan baca sampai ayat 60. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-56 surah Al-Furqan yang berbunyi wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita antara tugas Rasul
antara tugas Nabi adalah menyampaikan berita gembira dan memberi amaran. Berita gembira ni, apa maksud berita gembira? Iaitu membawa khabar yang boleh menyebabkan kita rasa seronok sebelum tibanya masa dia yang sebenar. Contoh, kita orang kata orang yang menang ni, CJ simpanan premium, tuan-tuan tahu kan? CJ simpanan premium, BSN, Bank Simpanan Nasional, kan? Jadi sebelum dia nak umum pemenang dia tu, kita diberitahu awal, kan, bahawa kita adalah pemenang. Itu dia panggil pembawa khabar gembira. Benda tak sampai lagi, cabutan bertuah tu akan diumumkan pada tarikh mungkin akan datang, tapi sekarang orang bawa berita tu pada kita, kan, menyebabkan kita rasa seronok, kita rasa gembira sangat-sangat, kan? Itu dia panggil pembawa khabar gembira. Jadi Nabi SAW ni sebagai Rasul, dia bawa khabar gembira kepada orang-orang beriman, kepada tuan-tuan, puan-puan dan mana-mana manusia yang beriman pada Allah Ta'ala, bahawa mereka akan diberi ganjaran syurga. Bila syurga ni? Lambat lagi, tuan-tuan. Syurga ni lambat lagi. Tapi Nabi bagi tahu awal-awal, siapa yang nak pada syurga, bawalah. Buatlah apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Maka syurgalah tempat dia. Itu berita gembira. Sebab syurga ni jauh lebih hebat daripada orang yang menang CJ simpanan premium tu. CJ simpanan premium tu kalau menang 1 juta, kaya dah, tuan-tuan. Kalau dapat 1 juta, tuan-tuan nak buat apa? Banyak benda tu boleh buat tu, kan? Banyak benda boleh buat tu. Dah ada planning masing-masing dah kalau dapat 1 juta, kan? Subhanallah. Syurga tu dengan menang 1 juta ni, tuan-tuan, tak boleh nak banding langsung. Tak tahu berapa bilion kali ganda, kan? Dia punya nikmat syurga tu bukan 1000 kali ganda, bilion kali ganda, tuan-tuan. Maknanya syurga tu terlalu hebat. Jadi bertuahlah pada tuan-tuan, puan-puan yang sentiasa datang ke masjid, mengimarahkan masjid, datang ke kuliah, duduk dalam majlis ilmu. Ini semua Nabi dah bagi tahu awal-awal dah. Ini di antara ciri-ciri orang yang akan mewarisi syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu khabar gembira. Adapun khabar menakutkan ataupun ancaman ataupun amaran, siapa yang tak solat, ancaman dia adalah neraka sakar. Subhanallah, masuk neraka. Siapa tak keluar zakat akan diperangi dan akan berada dalam neraka. Semuanya akan masuk neraka. Siapa yang tak buat perintah Allah Ta'ala, tidak beriman dengan Allah Ta'ala, maka neraka lah tempatnya. Ini ancaman, tuan-tuan. Ancaman ni, tuan-tuan, walaupun neraka tu jauh lagi, tapi Allah kadang-kadang Allah bagi atas muka bumi lagi. Neraka ni Allah bagi atas muka bumi lagi. Ini dia panggil nazira, ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengancam ni sebab apa? Sebab Allah yang ancam, Allah yang bagi tahu, kan? Tapi itulah manusia, kan? Kita tengok hari ni Israel dengan Palestin, itu mubasyiran wa nazira, tuan-tuan. Ada yang cuba nak dapatkan khabar gembira dan ada yang cuba nak melanggar nazira, ancaman, amaran Allah Ta'ala. Orang Palestin, dia nak mubasyiran ni, nak syahid, sebab dia tahu ganjaran syahid apa benda, kan?
dunia tak ada nilai bagi dia orang. Yang tu dia orang tak keluar daripada Gaza. Walaupun kena bom dan sebagainya. Kita ini risau, kalut sangat. Dia orang tak keluar. Kan? Bukan kata dia orang pergi ke sempadan Mesir tu, kan? Keluar besar-besaran. Tak ada. Sebab dia orang nak kepada syahid. Bahkan dia orang buat persiapan awal-awal. Nak tidur malam, pakai lengkap. Pakai kasut, pakai orang yang perempuan tutup aurat siap-siap, dah tahu dah, kan? Dia orang dah standby dah untuk bertemu dengan Allah Taala. Bercakap pun dia orang akan cakap mungkin ini percakapan saya kali terakhir. Tu. Kita tuan-tuan, kalau tempat kita cakap macam tu, tu antara tanda-tanda awal lah tu. Tuan-tuan. Tanda-tanda awal tu, kan? Dia orang dah jadi biasa dah cakap macam tu, tuan-tuan. Dia orang mengharapkan kematian di jalan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Nabi bagi mubasyiran, bagi orang yang mati syahid ni berita gembira yang melebihi segala-galanya. Mati syahid ni mati yang terlalu nikmat, tuan-tuan. Golongan yang akan diraikan oleh Allah Ta'ala lebih daripada golongan-golongan yang lain. Jadi dia orang ambil peluang tu. Masa ni lah nak mati syahid, kan? Kita kat Malaysia ni nak mati syahid, nak pergi mana? Bukan tuan-tuan boleh pergi bom rata tempat, kan? Tak boleh. Itu salah, dosa besar. Kita dalam keadaan aman pergi bunuh orang, pergi bom, itu salah besar-besar, tuan-tuan, kan? Maknanya kita kat Malaysia ni sukar nak dapat syahid. Tapi dia orang di Palestin seronok kan, boleh dapat syahid. Yang tu bila dengar, ada sebahagiannya bila dengar aja jet pejuang datang, dia orang senyum. Dia orang senyum, tuan-tuan. Oh, dahsyat. Ada dalam video TikTok tu. Sebab apa? Sebab mereka percaya kepada berita gembira yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nazira, Nazira ni kepada Yahudi lah, kan? Duk bunuh orang Palestin apa semua tu, Allah dah ancam dah, kan? Dia orang pun ramai dah kena teruk, tuan-tuan, kan? Palestin ni dia kuat, tuan-tuan. Kuat dia orang. Dia orang boleh lawan Israel. Israel ni mempunyai kekuatan tentera tercanggih di dunia, tuan-tuan. Dia boleh lawan. Sampai hari ni Palestin ada angkat bendera putih? Tak ada. Palestin tak angkat bendera putih, tuan-tuan. Terus perang sampai hari ni. Dah berapa hari dah? Belah-belah hari dah, kan? 10. Dah 10 hari dah dia orang boleh perang, tuan-tuan. Kita tak tahu kita boleh sampai ke tahap dia orang, tuan-tuan. Hebat dia orang ni. Pertahankan agama, pertahankan tanah air. Jadi sepatutnya geng-geng Yahudi ni, sebab dia tahu kitab Allah, dia tahu agama Allah, dia tahu Nabi, dia tahu Rasul, dia tahu semua, tuan-tuan. Sebab Nabi di kalangan Yahudi saja dah beratus orang Nabi. Beratus orang Nabi. Imam Sya'rawi kata antara Nabi Musa dengan Nabi Isa sahaja dah ada 70 orang Nabi. Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nabi Musa dengan Nabi Yaqub tu jauh lagi, tuan-tuan. Kita tak tahu berapa Nabi kat sana, kan? Macam-macam yang Allah sebut Nabi-Nabi dalam Quran tu. Cuma tidak disebut nama je. Allahu Akbar. Nabi di kalangan dia orang ramai. Dan dia orang tahu Islam adalah agama asal mereka. Tapi tak nak, tuan-tuan. Langgar. Dia pilih Nazira, ancaman. Dia pilih untuk neraka. Walaupun dia dah tengok dah dia punya presiden, bekas presiden dia orang, Ariel Sharon, koma sampai hampir 10 tahun, kan? Berulat kepala, tuan-tuan. Misi doktor buka pembalut kepala ni, ulat besar-besar ni, kan, dalam kepala, masih hidup lagi tu.
Itu pun tak nak apa? Tak nak jadikan pengajaran. Lagi jahat Bunyamin Netanyahu. Lagi jahat, tuan-tuan. Dia tak tahu nasib dia lepas ni macam mana. Dia ingat dia boleh hidup selama-lamanya. Tuan-tuan tengok Palestin serang Israel. Dia bukan serang dengan senjata je, datang dengan ribut taufan sekali. Itu dahsyat tu. Okey tuan-tuan. Cerita mubasyiran wa nazira kita berhenti takat tu, kita pergi kepada ayat 57. Allah Taala berfirman, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhiza ila rabbih sabila." Katanya, aku tidak meminta kepada kamu sebarang balasan bagi apa yang aku sampaikan kepada kamu, selain daripada berimannya seseorang yang mahu mendapatkan jalan sampainya kepada keredaan Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi diajar oleh Allah Ta'ala. Ni Nabi diajar. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ma as'alukum, aku tak pernah minta dengan kamu wahai manusia, min ajrin. Dia sebut sini ganjaran, bahasa mudah kita upah ataupun gaji. Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah dia, menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, pernah Nabi minta, encik, tuan-tuan, puan-puan, bayar kat saya menyampaikan pada tuan-tuan ni, kan, sampaikan dakwah. Tak ada, Nabi tak pernah minta, tuan-tuan. Nabi tak pernah minta ganjaran. Sebab ganjaran Nabi ni hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab usaha Nabi, kita kan bayar upah orang ikut tahap kerja dia. Ikut tahap kerja. Tuan-tuan pun tengok dari sudut penjawat awam dan sebagainya, gaji tu dia tengok tahap kerja. Orang yang kerja dia tak teruk sangat, gaji dia taklah besar sangat, kan? Tapi orang yang mempunyai tanggungjawab yang besar, gaji dia lambung-lambung, tuan-tuan, tinggi, kan, bayar. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minta supaya orang mesin rumput rumah tuan-tuan, kan, kalau rumah taman tu berapa kita bagi? Taman mungkin dalam RM70 kot, kan, RM70, lebih kurang. Itu saya anggaran je, tuan-tuan. Berapa nilai sebenar tak tahulah. Orang rumah corner lot, kan, corner lot tu sebab dia tak banyak umput sikit, kan, lebih kurang tu lah. Tapi kadang-kadang orang yang tak reti menilai, kan, minta orang mesin rumput tanah 1 ekar, dia bagi RM1 je. Nanya kawan tu, kan, kerja banyak, kan, 1 ekar tu minyak mesin rumput pun tak berapa nak lepas, kan, kalau RM100 1 ekar. Nanya orang, kan. Jadi kita bagi upah tu ikut nilai kerja dia, ikut kesusahan kerja dia. Jadi Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, siang malam pergi jumpa manusia untuk ajak manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Ui, tuan-tuan, bukan senang. Tuan-tuan tanya geng-geng tabligh, kan, pergi rumah-rumah orang petang-petang tu, kan, ajak orang pergi semayang. Senang ke? Susah, tuan-tuan. Susah. Bukan senang. Itu pun pergi ramai-ramai. Nabi dakwah ni, Nabi pergi ramai-ramai ke Nabi pergi seorang? Jemaah tabligh tu pergi ramai-ramai, kan. Jadi dia orang ada kekuatan lah pergi ramai. Tapi kita ni ada orang komplain lah dalam Facebook, orang komplain kita ni cakap bab Palestin berdegar-degar, kan, semangat perjuangkan Palestin. Tapi tengok geng tabligh datang rumah, kita tutup pintu awal-awal.
Kan? Macam mana ni kan? Orang geng tabligh tu dia bukan datang minta duit dengan kita. Dia datang hanya nak minta kita hadir ke surau masjid dia, kan? Tapi kita nampak, datang dah kan? Tutup pintu awal-awal, kan? Aduh, bukan tuan-tuan ni, ada suasana macam tu, kan? Ada yang macam tu. Jadi tuan-tuan, geng tabligh pun dia, yalah, kita nak pergi rumah orang, nak pergi ajak orang, tiba-tiba orang tutup pintu, apa perasaan kita? Kan? Apa perasaan kita? Seronok lah. Oh, ini cabaran. Istighfar saja dia orang, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pergi rumah ni tutup pintu, pergi rumah satu lagi pun tutup pintu. Aduh. Kan? Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan jual MLM, kan, jual barang, tiba-tiba semua orang tutup pintu. Last sekali tuan-tuan letak jawatan, tak nak lagu jual, kan? Nabi Muhammad SAW bukan setakat orang tutup pintu, tuan-tuan. Diseksa, diazab, diejek, dituduh, kan, sebagaimana yang kita dah dengar dah sebelum ni. Mengalami kesukaran, tuan-tuan. Berjalan dari berhijrah tu, bukan senang, tuan-tuan. Hijrah tu bukan senang. Kenapa Nabi sanggup berhijrah? Kerana nak meneruskan dakwah dan risalah daripada Allah Ta'ala. Saya, tuan-tuan, dah banyak kali dah pergi Mekah, kan? Tapi satu kali pun saya tak pernah naik tu Gunung Gua Sur tu. Tinggi, tuan-tuan. Kalau gunung Jabal Nur tu, Gua Hira tu, naiklah 2-3 kali, kan? Tapi Jabal Sur, gunung tinggi, tak naik, tuan-tuan. Tak larat nak naik. Tapi itulah Nabi naik, tuan-tuan. Nabi naik. Subhanallah. Berjuang Nabi untuk agama Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya nak cakap pasal upah ni. Nak bagi gambaran pada tuan-tuan, gambaran mudah. Kerajaan Arab Saudi, bukan kerajaan, dia punya raja. Sebab kerajaan Arab Saudi ni dia di kuasa besar dia orang adalah raja dia lah. Dia jemaah menteri dia ni, dia tak ada mana power tu pada raja. Power pada raja. Jadi yang bayar gaji imam-imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ni, tuan-tuan, adalah raja. Raja yang bayar gaji. Tuan-tuan tahu gaji imam Masjidil Haram berapa? Tak tahu, kan? Mana tahu, kan? Tak tahu. Kalau gaji imam kita sini berapa? Sorry, tanya gaji imam sini. Allowance kan? Allowance, tak silap saya, kalau masjid bandar 1,000 lebih je. Dia ikut grade. Masjid bandar ikut grade, kan? Masjid Korea ni 1,050. Lebih kurang tu je lah, kan? Allowance dia tak besar. Kita tak besar, tuan-tuan. Tak besar. Mungkin ekonomi kita ke apa ke, perkiraan Allahu'alam lah, kan? Tapi seeloknya kalau boleh naikkan lagi cantik, kan? Untuk imam-imam kita bertugas. Tuan-tuan, Arab Saudi dia bagi cek kosong dekat imam dia, Imam Sudaisi dan barisan imam tu lah, kan? Dia bagi cek kosong. Ambil, kau isi berapa engkau nak, dan dalam tu angka berapa engkau nak, isi, kan? Sebab apa? Alasan raja kata, aku tak tahu, aku nak nilai engkau orang berapa. Sebab engkau jadi imam bukan untuk Arab Saudi, engkau jadi imam untuk dunia, kan? Kau jadi imam untuk dunia, aku nak nilai berapa gaji engkau, kan? Tak boleh nak nilai. Akhir sekali bagi cek kosong, kau tulislah berapa engkau nak, kan? Subhanallah, kan? Sampai tahap tu. Jadi kita tak tahulah berapa imam-imam dia tulis, tuan-tuan, kan? Berapa banyak imam-imam dia tulis. Tapi saya pergi ke Taif, saya tengok salah satu rumah imam Masjidil Haram, Imam Shuraim, tak silap saya, Imam Shuraim di Taif, rumah dia.
dengan masjid ni rasanya berkali-kali ganda cantik rumah dia tuan-tuan, besar. Pagar saja tu dah tinggi pada orang dah pagar. Kan? Macam istana lah tuan-tuan, rumah imam. Kan? Imam Masjidil Haram. Itu rumah di Taif. Di rumah di Mekah tak tahu, dia jadi imam di Mekah, dia bukan jadi imam di Taif, kan? Jadi mesti ada rumah dekat Mekah tu. Rumah imam kita biasa-biasa je lah, kan? Biasa-biasa je lah. Itu Arab Saudi tuan-tuan, dia bayar. Jadi tuan-tuan, jangan ingat dia imam tu akan tulis 7,000, 8,000 tuan-tuan. Sebab 7,000 ringgit, 7,000 rial, kan? Rial lebih besar pada ringgit. 7,000 rial tu baru gaji prebet tuan-tuan. Prebet askar, rekrut kita tu, rekrut kita di Arab Saudi, gaji dia 7,000. Subhanallah. Tak percaya tuan-tuan tanyalah orang Arab Saudi. Gaji kapten 17,000. Gaji Fukna 30. 30 tak silap saya. 30 ataupun 70. Allahu a'lam. Kan? Dahsyat tuan-tuan. Gaji dia orang. Agak-agak imam tu akan tulis untuk Fuknal ke, akan tulis untuk prebet gaji dia. Allahu a'lam. Tak tahu kita. Kan? Kita tak tahu. Itu nilaian tuan-tuan. Macam mana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tugas Nabi, kerja Nabi, kan? Jauh lebih teruk. Ini kita jadi imam je. Kita tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang besar, kan? Nabi berhadapan dengan masyarakat sampai kena kutuk, kena dera, kena seksa, kena azab, kan? Allahu akbar. Kesukaran, kan? Kesukaran Nabi itu, maka dalam ayat lain Allah kata tidak ada yang boleh memberi ganjaran kepada Nabi dan Rasul kecuali Allah Ta'ala. Tak ada yang boleh bagi upah, kan, pada Nabi kecuali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang mampu memberi upah. Yang tu Nabi tak minta. Kalau aku minta dengan kau, sikit je kau boleh bagi, bukan banyak pun, kan? Bukan banyak pun. Allahu Akbar. Kemudian, itu nak bagi tahu nilai Nabi tuan-tuan. Nilai Nabi. Subhanallah. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila. Selain daripada berimannya seseorang yang mahu mendapatkan jalan sampainya kepada keredaan Allah. Siapa ni tuan-tuan? Nabi tak ambil upah, tapi ada di kalangan orang yang beriman. Di kalangan orang yang beriman, dia nak dapat pahala lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagi hadiah pada Nabi. Nah, itu lain. Nabi tak minta, tapi orang bagi hadiah, tak apalah. Macam orang bagi hadiah unta merah pada Nabi. Unta merah ni unta yang paling mahal tuan-tuan atas muka bumi. Unta yang paling mahal. Kalau ada unta merah, ini manusia paling kaya kalau ikut ceritanya lah, kan? Mahal tuan-tuan. Nabi pakai unta merah tu, kan? Nabi guna unta Nabi tu sallallahu alaihi wasallam, kan? Sebab hadiah. Kenapa orang ni hadiah? Sebab disebut dalam ni apa? Illa man syaa'a, kecuali orang yang ingin an yattakhidha ila rabbi sabila, untuk dapat ganjaran pahala yang lebih kepada daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa tuan-tuan guru lah, orang-orang alim, tuan-tuan bagilah hadiah dekat dia orang. Kebanyakan tuan-tuan guru ni bukan orang miskin tuan-tuan. Kebanyakannya tuan-tuan guru, bukan saya lah, kan? Saya bukan tuan guru, kan? Tuan guru orang alim yang muktabar tu, kita bagilah hadiah kat dia tuan-tuan. Walaupun dia
dia bukan orang miskin. Nak bagi sedekah mungkin dia tak layak. Dia tak layak terima sedekah, tapi hadiah. Tujuan apa? Untuk ambil berkat. Keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, nak dapat ganjaran lebih. Okey tuan-tuan, masa ada sikit lagi. Ayat yang ke-58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafaa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Dan berserahlah engkau kepada Allah. Tawakal ni berserah kepada Allah. Tuhan, siapa Allah? Tuhan alal hayyi, yang maha hidup, allazi la yamut, yang tak akan mati. Allah Tuhan yang tak akan mati untuk selama-lamanya. Tawakal. Apa maksud tawakal tuan-tuan? Kita berserah. Kan? Kita dah usaha, kita dah berdoa, akhirnya kita berserah kepada Allah Ta'ala. Kan? Saya nak cerita, ni cerita lama lah. Kan? Dululah zaman tahun 80-an, 70-an, masyarakat kita pada masa tu tak berapa nak hantar anak-anak pergi belajar agama. Kan? Tak berminat. Sebab apa? Sebab dia orang tak nampak orang yang belajar agama ni boleh masa depan dia terjamin. Kan? Setakat jadi imam pada masa itulah, setakat jadi imam je kan. Jadi tak menarik sangat. Kan? Kerja kalau belajar agama. Jadi orang masa tu berduyun-duyun hantar anak-anak ke sekolah-sekolah biasa ni. Kan? Hantar ke sekolah-sekolah biasa sebab kau kalau dapat kerja ni kau lebih hebat. Jadi ada di kalangan orang lain yang dia tawakal. Sekurang-kurangnya anak aku pergi belajar agama, dia boleh bawa diri dia, boleh pimpin ahli keluarga dia untuk pergi ke syurga. Kan? Walaupun ganjaran dunia tak banyak, kan? Ganjaran dunia tak banyak. Hantar tuan-tuan. Tapi kita tengok zaman sekarang, orang yang daripada zaman sebelum ni belajar agama, zaman sekarang dia orang, kita tengok hidup agak selesa tuan-tuan. Kadang-kadang lebih selesa daripada orang yang belajar akademik biasa. Kan? Tu tawakal. Kita tawakal pada Allah tuan-tuan. Buat. Contohlah tuan-tuan, nak buat masjid, nak bina masjid baru, kan? Nak dapat duit mana ni? Tak nampak jalan duit ni. Kan? Tak nampak jalan. Buat dulu tuan-tuan, mesyuarat, lepas tu berserah diri pada Allah Ta'ala. Itu makna dia tawakal. Kita berserah diri pada Allah Ta'ala. Kita hantar anak kita pergi belajar, kita tawakal pada Allah, semoga masa depan dia adalah lebih baik. Kan? Masa depan lebih baik. Kita harap macam tu. Itu makna dia tawakal. Dan contoh tawakal yang disebut oleh Nabi, apabila kita naik kenderaan, naik unta, pergi, contohlah kan, kita pergi ke rezeki tu, kan, restoran rezeki tu, kan, kita bawa motor, kita bawa kereta kita, parking, kuncilah kereta motor tu, baru tawakal pada Allah Ta'ala. Kan? Jadi ada di kalangan orang yang silap faham tawakal ni, dia bawa unta, bawa himar, kaldai, pergi ke pasar, dia tak tambat, tak ikat, bebas gitu je himar. Kan? Himar ni, kaldai, unta, jenis benda bergerak. Kan? Bukan macam motor kita tinggal, dia duduk diam situ je, kecuali orang curi. Kan? Kaldai apa ni semua, dia berjalan. Kalau orang tak curi pun dia berjalan. Kan? Jadi Nabi kata, ikilha wa tawakkal 'ala Allah. Engkau tambatlah unta tu, kan, barulah engkau bertawakal, berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Itu tawakal tuan-tuan. Tawakal ni sebab masa tak banyak dan saya pun ada urusan di Seremban. Saya cerita tawakal.
cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda ni di Mekah. Zaman Nabi kena seksa, kena apa ni, kan? Di Mekah, satu hari ada seorang pemuda berjalan dalam keadaan cukup sugul, duka cita, sedih, nampak sangat tu sedih tu, dia berjalan tu, kan? Monyok, kan? Cara dia berjalan tu monyok. Tiba-tiba dia melintasi beberapa orang yang sedang melepak tepi jalan tu. Sedang melepak, dan geng ni adalah geng Abu Jahal. Kawan-kawan Abu Jahal duk melepak ni. Jadi kawan-kawan Abu Jahal ni tengok pemuda ni berjalan dalam keadaan sedih, sugul, dia orang pun menyakat lah. Hai pemuda, pasal apa ni kau orang, pasal apa kau nampak sedih sangat ni, kan? Ringkas cerita, pemuda tu jawab. Pemuda tu kata, sebenarnya Abu Jahal dah berhutang dengan aku, tak bayar-bayar. Abu Jahal gangster, kan? Gangster berhutang dengan orang. Gangster ni biasa perah duit lah tuan-tuan, gangster, kan? Jadi Abu Jahal ni dah berhutang dengan aku, dia janji nak bayar hari ni. Aku pergi rumah dia hari ni, dia jawab datang esok, kan? Aku datang esok, kan? Rumah dia kata datang lusa. Aku datang lusa, dia cakap lagi datang tulat. Macam mana nak, bila nak bayar ni, kan? Asyik tangguh kan, nak bayar. Jadi aku nak minta tolong lah, kata pemuda tu, siapa yang boleh bantu aku untuk dapatkan hutang ni, kan? Geng-geng Abu Jahal ni, rakan-rakan dia ni, nak menganjing, kan? Nak permainkan. Dia tunjuk, engkau tengok tak, ada pemuda tu, ada seorang tu dekat Kaabah tu, tengah beribadat tu. Kau pergi jumpa dia boleh tolong, kan? Geng-geng Abu Jahal ni dah tahu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi Muhammad ni dengan Abu Jahal apa tuan-tuan? Musuh utama, kan? Takkanlah kita musuh nak bantu orang lain, nak pergi kutip hutang. Uish, sorry lah, kalau kita sorry dah, tak tolonglah tuan-tuan, tak tolonglah. Pemuda ni dia tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kenal, kan? Jadi bila kawan-kawan Abu Jahal ni nak mengenalkan Nabi, kan? Kan? Dia suruh kawan ni pergi jumpa, pemuda ni pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ni pergi lurus bendul, kan? Pemuda ni jumpa Nabi, cakap saudara, panggil saudara je lah, kan? Tak kenal. Ada orang cakap, dia ceritalah dia ada hutang dengan Abu Jahal. Abu Jahal ni tak nak bayar hutang dia, main asyik esok lepas esok, kan? Macam itulah tuan-tuan kalau bab hutang ni, kan? Masya Allah, kan? Bukan senang. Jadi Nabi seorang yang tak pernah menolak permintaan orang lain, tuan-tuan. Manusia lain dia tak pernah minta, tuan-tuan. Tak pernah menolak, kan? Bila pemuda ni mengadu kat dia, Nabi kata, okey, jom kita pergi. Nabi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cagaran Nabi apa? Kalau kira musuh datang, kan? Musuh, Nabi bermusuh dengan Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuh utama Nabi. Kalau Nabi pergi, takkanlah Abu Jahal nak layan. Confirm tak layan. Pintu mesti kunci daripada awal, pintu rumah tu, kan? Tapi Nabi kata, jom kita pergi. Nabi bawa budak ni pergi rumah Abu Jahal. Sampai rumah Abu Jahal, Nabi ketuk pintu. Nabi sendiri yang ketuk pintu. Dah ketuk pintu. Abu Jahal daripada dalam rumah jawab tanya, siapa kat luar, kan? Nabi Muhammad jawab, aku, kan? Aku. Abu Jahal pergi buka pintu. Nabi terus cakap, kau ada hutang dengan budak ni, kau bayar hutang budak ni, kan? Kau bayar hutang budak ni. Abu Jahal tutup pintu, masuk dalam rumah, kan?
Masuk dalam rumah, ambil duit, keluar, bayar. Tuan-tuan. Bayar tuan-tuan dekat budak tu. Subhanallah, kan? Budak tu dapat duit, kan? Seronok, lupa dengan Nabi, kan? Lupa dengan Nabi, balik dengan gembiranya berjalan, melompat-lompat lah, kan? Gembira, kan? Lalu depan kawan-kawan Abu Jahal tadi, kan? Kawan-kawan Abu Jahal tengok, seronoknya budak ni, kan? Tanya balik, pasal apa kau seronok sangat? Kan? Pasal apa kau seronok sangat? Lalu budak ni kata, pemuda ni kata, Abu Jahal dah bayar dah hutang aku dengan sebab pemuda tadi, orang duduk dekat Kaabah tadi. Terkejut perut geng ni, tuan-tuan. Ya betul Abu Jahal, orang paling samsen sekali atas muka bumi ni, tiba-tiba dengan Muhammad, kan? Terus kalah. Tak percaya. Geng dia tak percaya. Ramai-ramai tu terus pergi ke rumah Abu Jahal. Terus pergi ke rumah Abu Jahal, tuan-tuan. Pergi. Sampai rumah Abu Jahal, dia orang petikai, kau apa baranglah engkau, kan? Dengan Muhammad pun kau kalah, kan? Kena kutuk banyak Abu Jahal, kan? Dekat geng-geng dia ni, kawan-kawan dia ni. Lalu Abu Jahal cakap, engkau tak tahu apa yang aku alami. Kau tak tahu, kan? Sebenarnya waktu Muhammad ketuk pintu rumah aku tu, aku pergi buka pintu tu, aku tak nampak Muhammad. Aku tak nampak Muhammad, kecuali aku nampak unta yang tengah garang, marah, buka mulut nak telan aku, kan? Yang tu aku pergi ambil duit tu. Lain. Ini bila bertawakal pada Allah Ta'ala, Allah datangkan pertolongan, tuan-tuan. Tawakal pada Allah. Berserah pada Allah Ta'ala. Jadi kita buat apa-apa kerja, jangan kita, aku confirm dah dapat ni duit ni, akan dapat duit ni. Nanti dulu, tuan-tuan. Tawakal pada Allah. Kadang-kadang kita kata confirm dapat, tiba-tiba last minute tak dapat. Tertongging kita, tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar tu. Saya harap tuan-tuan faham tawakal. Kita akan sambung lagi bincang pasal tawakal pada pertemuan akan datang. Ayat ni tak ada habis. Al-Hayyul Ladzi la Yamut, kita akan cerita balik, akan bicara balik. Wasabbih bihamdihi ni, kan, tak habis lagi. Saya rasa cukup sekadar tu untuk pagi ni. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat yang besar daripada ayat-ayat yang kita baca dan kita fahami. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.